tunjukkan untuk apa. Okey. So, matematik tingkatan 4 KSSM bab 9 kebarangkalian peristiwa bergabung. Tengok buku teks awak muka surat 242. Bahagian yang kedua terakhir dah. Kita dah nak dekat hujung tahun dah ni. Saya tak tahulah tingkatan 4 ni bila examnya. Kalau ikut jadual bulan 10. Bulan 10 pun dah pertengahan. Tapi ramai juga cikgu-cikgu yang masih lagi belum selesai. Tingkatan 1, 2, 3, 4 tak selesai lagi untuk apa subtopik. Tapi kita akan bersekolah untuk tingkatan 4 sehingga bulan Februari 2022. Mungkin kalau selepas ada peperiksaan bulan 1 dan bulan 2 tu, perancangan cikgu, okey, bulan 1 dan bulan 2 kita buat revision untuk tingkatan 4. Lepas tu kita campurkan sedikit maybe revision untuk tingkatan 4 dahulu, dan juga mungkin cikgu akan mulakan dengan topik yang baru tingkatan 5 walaupun awak belum lagi ke form 5 untuk 2022. Okey, pasal nanti kemungkinan besar cikgu tidak ada di sekolah seperti tahun ini yang awak rasa masa bulan 4 nanti. Kerana cikgu terlibat dengan KPM. Okey, kerana SPM bermula bulan 3. Amalinya bermula bulan 2. So awak pun nanti macam tu jugalah. Untuk subjek fizik, kimia, bio ada amali persendirian. Personal. Maksudnya setiap orang akan buat amali seorang-seorang. Mungkin dalam satu meja dekat dalam lab itu mungkin akan melibatkan satu meja 2 orang. Sebelah kiri, so ada seorang, sebelah kanan seorang. Meja yang sebelah sana pula, sini seorang, sana seorang. So itu kalau tahun ini, dia bermula tahun ini pada bulan Februari. So bulan Mac baru start SPM yang bertulis. Dan jadualnya memang terlalu kram. Kesian dengan kakak-kakak awak dah lah first batch. Lepas tu jadi macam tu. Semuanya ada hikmah di sebalik peristiwa itu terjadi. Kalau selalu saya beritahu, kalau awak berada di landasan yang betul, tidak main-main, tidak macam-macam kata itulah inilah bosanlah apa benda lah duduk dekat rumah. Awak berada dalam landasan yang betul, yang betul maksudnya awak boleh skor nanti sebenarnya. Okey. Tapi ramailah cikgu akan terasa iri hatilah dengan pelajar-pelajar berasrama penuh. Mereka dah lah pelajar pandai-pandai tapi mereka tidak ada penggiliran pun tingkatan 5. Dia orang masuk je lah minggu ni. Okey, ujung minggu ni terus je. Tak ada penggiliran untuk tingkatan 5. Kita sahaja sekolah yang bukan berasrama memang ada penggiliran. Satu kelas terpaksa bahagi 2. Tak kira lah berapa ramai pun dalam kelas tu. Kalau 10 orang memang akan bahagi 2, 5. Itu yang diapakan. Okey, so kita mulakan. Okey. Okey, ini kita mula buku teks muka surat 242. Dah penghujung-penghujung ni, iaitu kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey. Okey, part yang pertama 9+1+1. Okey, nak memerihalkan peristiwa bergabung dan menyenaraikan peristiwa bergabung yang mungkin. Kita nak senarai dan juga memerihalkan peristiwa dan juga menyenaraikan. Dia punya objektifnya adalah nak menyenaraikan lah. Okey, so kita kena pastikan apakah dia peristiwa bergabung. Okey, peristiwa bergabung ialah gabungan 2 atau lebih peristiwa dalam satu kesudahan. Dia mesti 2 atau lebih peristiwa. Okey, dalam satu kesudahan yang kita nak hasilkan. Okey. Okey, seterusnya sebagai contoh kesudahan yang mungkin bagi 2 orang murid bermain gunting batu kertas. Ini seperti yang ada dalam buku teks awak. Okey, murid A, murid B. Murid A ada gunting batu kertas, murid B pun ada gunting batu kertas. So kita nak kesudahan yang mungkin. 2 peristiwa ini maksudnya kita keluarkan satu barang daripada murid pertama dan kemudian kita keluarkan satu barang daripada murid yang kedua. Okey.
Barangnya sama, gunting batu kertas, gunting batu kertas. Okey, saya ikut saja apa yang ada dekat dalam buku teks. Okey, mungkin murid pertama keluarkan gunting. Okey. So murid kedua akan keluarkan mungkin gunting juga. So hasilnya adalah gunting-gunting. Ataupun murid pertama kita masih lagi supaya kita ni set minda kita ni takut terlupa kesudahan yang mungkin. Okey, kesudahan yang mungkin maksudnya apa saja yang ada pada A dan juga pada B kita gabungkan untuk mendapatkan hasil dua benda yang dikeluarkan. Okey, so kita selesaikan dahulu yang gunting bagi murid yang pertama. So mungkin murid yang kedua kalau dia keluarkan mungkin gunting juga. So dapatlah hasilnya gunting-gunting. Ya. Mungkin juga pertama still lagi kertas kita buat. Yang kedua mungkin batu. So hasilnya adalah gunting dan batu. Okey. Murid pertama mungkin lagi gunting, murid yang kedua kertas. Maksudnya gunting, gunting, gunting batu dan juga gunting kertas. Dah selesai dah kesudahan yang mungkin. Okey, katakanlah murid yang pertama kita dah selesai dah gunting, bertemu dengan 3 benda yang berbeza pada murid yang kedua. Okey, mungkin murid yang pertama batu pula. So murid yang kedua choice kita ada 3 juga. Batu gunting, mungkin juga batu-batu, mungkin juga batu kertas. Okey, kita ada 3 pilihan dekat situ. Kesenaraian ataupun kesudahan yang mungkin. Okey, now kita pergi pada pilihan ketiga murid yang pertama, kertas. Kertas ini juga mungkin akan bertemu dengan 3 benda yang ada pada murid yang kedua. Kertas gunting, kertas batu, kertas-kertas. So kita dapatlah semua kesudahan yang mungkin bagi murid pertama dan juga murid yang kedua. Untuk gabungan 2 peristiwa. Bagi contoh ini 2 peristiwa. Okey, iaitu murid pertama dan juga murid yang kedua. So hasilnya adalah gunting batu, gunting kertas, gunting-gunting. Mungkin juga batu gunting, batu-batu, batu kertas. Mungkin juga kertas gunting, kertas batu, kertas kertas. Inilah dia sebagai contoh kesudahan yang mungkin bagi 2 murid yang bermain gunting batu kertas. Okey, so kita senaraikan. Dah semua kesudahan yang mungkin tu dah ada. Kesudahan yang mungkin ini adalah kesudahan yang melibatkan gunting batu kertas. Tak ada satu pun yang tercicir. Kalau yang tak mungkin tu maksudnya yang tak ada lah. Tak mungkin lah berlaku. Okay, contohnya lah 7 hari dalam seminggu. Okay. Okay, 7 hari dalam seminggu. Maksudnya mestilah ada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Itu kesudahan yang mungkin bagi 7 hari dalam seminggu. Ada tak selain daripada 7 hari itu? Hari yang ke-8. Tak ada. Kita hanya ada 7 sahaja nama hari. Iaitu Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Sama juga kalau kita katakan 30 hari bulan Februari. Ada tak kesudahan yang mungkin untuk 30 Februari? Yang pasti memang tak ada. Kerana bulan Februari, kita akan selalu berjumpa dengan 28 Februari penghabisannya. Ataupun 4 tahun sekali kita akan berjumpa untuk 29 Februari. Tapi 30 tidak ada. Maksudnya awak kena tahulah setiap hari tersebut. Itu maksudnya peristiwa yang kesudahan yang mungkin. Boleh faham tak belajar? Pak IA? Boleh ya? Kesudahan yang mungkin. Maksudnya kesudahan yang kita nak senaraikan tu mestilah yang ada dalam peristiwa yang dia beri pada kita. Kalau yang tak ada itu adalah kesudahan yang tidak mungkin.
Okey, peristiwa bergabung boleh terhasil daripada satu atau lebih eksperimen. Ya. Okey, jumlah kesudahan peristiwa bergabung. Okey, bagi dua peristiwa bergabung, jumlah kesudahan yang mungkin bagi peristiwa gabungan peristiwa itu ialah okey, NS bagi NA darab NB. Tu kalau awak baca macam itulah. Sebenarnya N ini adalah bilangan. Ingat tak lagi kita belajar dalam operasi set ataupun awak belajar set masa menengah rendah? Awak belajar set satu menengah rendah, satu menengah atas tingkatan 4. Jauh sangat beza tahunnya. Masa masih lagi budak-budak yang suka main-main, kemudian dah besar sedikit. Dah tingkatan 4, dah patut dah mature dah sikit. Berbeza. Kalau dalam KBSM, bab set memang belajar terus. Situlah mula, situlah penamatnya. Okay. So NS maksudnya bilangan bagi set S sama dengan bilangan bagi set A darab dengan bilangan bagi set B. Okay. Dua peristiwa iaitu peristiwa A, peristiwa B. Kita nak hasilkan berapakah bilangan S. S ini adalah stand for sample space. Okay. Ruang sampel. S itu adalah sample space, huruf besar ya. Bila kita nak namakan satu-satu set itu, mesti menggunakan huruf besar. Okay, mesti menggunakan huruf besar. N itu ada bilangan bagi satu set. Okay, maksudnya bilangan bagi ruang sampel sama dengan bilangan peristiwa A darab dengan bilangan bagi peristiwa B. Okay. So maksudnya macam tadi, kita nak dapatkan ruang sampel untuk peristiwa bergabung tadi, gunting batu kertas. Kali pertama ada 3 iaitu gunting batu kertas. Maksudnya bilangan bagi set A kita ada 3. Darab dengan bilangan bagi set B yang kita nak keluarkan untuk yang kedua pun juga 3 gunting batu kertas. So kita punya tadi ada 9. So kalau kita tengok yang ni ya. Bilangan ruang sampel, jumlah kesudahan mungkin, bilangan kesudahan peristiwa A, bilangan kesudahan peristiwa B. Ni yang tadi. So, ni 3 yang pertama, murid yang pertama, 3 untuk murid yang kedua juga. Tu dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ni benda yang kita boleh nampak ni sebenarnya. Yang kita boleh senaraikan. Tapi ada masanya nanti bila dah penghujung bab, kita tak boleh nak senaraikan benda tu. Itu biasanya kalau dalam KBSM itu adalah dalam bab Maths. Dalam modern Maths dia mudah sangat-sangat. Tapi pelajar susah juga nak dapat. Bilangan peristiwa ataupun bilangan sample space ini biasanya bawah 20. Kalau dalam peperiksaan. Dalam belajar mungkin lebih sikit, terutama bila melibatkan dadu. Kerana ada 6. Ya? Tapi dalam peperiksaan biasanya tak banyak. Bawah 20 kebiasaannya. Itu yang pernah keluar sepanjang KBSM. Ada bawah 20. Kerana untuk senaraikan sample space ni adalah perkara utama dalam menjawab soalan dalam bab kebarangkalian. Dia punya bilangan sample space-nya bawah 20. So yang ini peristiwa A, murid pertama memilih gunting batu kertas. Murid yang kedua pun sama juga memilih gunting batu kertas. So maksudnya bilangan sample space-nya kesudahan peristiwa A, gunting batu kertas, NA adalah 3. Bilangan untuk kesudahan peristiwa A adalah 3. Kemudian kesudahan untuk peristiwa B juga adalah 3. So kita masukkan dalam formula ini, kita akan dapat 9 ruang sampel. Bilangan ruang sampel itu adalah 9. Seperti yang tertera di sini. Okey. Bila bab kebarangkalian ini berkaitan dengan bab set tingkatan 4, maka adalah penulisan secara khusus.
yang awak kena tahu. Nanti kita tengok dekat sini nanti ya. Okey. Contoh pertama muka surat 245. Contoh tak banyak sangat kat dalam ni. Yang simple-simple saja. Nanti bila awak buat dalam buku versatile lebih kurang apa yang ada dalam buku teks juga ya. So kalau nak lebih faham cubalah dah buat dalam buku teks juga. Okey, tulis ruang sampel bagi peristiwa bergabung di bawah. Okey, 5 keping kad berlabel dengan huruf satu keping yang pertama huruf T, kad yang kedua huruf E, kad yang ketiga huruf K, kad yang keempat huruf U dan kad yang kelima huruf N. Okey, 5 keping kad yang berlabel ini dimasukkan dalam satu kotak, sebuah kotak. Okey, so 2 keping kad dikeluarkan dari kotak secara rawak satu demi satu. Maksudnya kita keluarkan kad pertama. Kemudian kita keluarkan kad yang kedua. Kita tengok pasangan dia. Bila dia kata 2 keping kad, maksudnya bilangan unsur yang pertama yang kita keluarkan tu mesti ada 2 keping kad. Okey? Tapi tengok pula syarat dia. Dia kata kat sini tanpa pemulangan. Bila tanpa pemulangan, maksudnya bila kita keluar saja kad yang pertama, maka tinggallah 4 sahaja dekat dalam kotak untuk kita keluarkan kad yang kedua. So kita kena senaraikan kemungkinan kesudahan yang mungkin bagi kad yang kedua. Ni kena ingat ni, tanpa pemulangan. Nanti ada soalan dia kata dengan pemulangan. So kena fahamkan betul-betul kerana selepas ini kita akan masuk bersandar dan tak bersandar. Bersandar dan tak bersandar. Ada kena-mengena dengan pemulangan dan tanpa pemulangan. So sekarang contoh yang ini kita nak buat tanpa pemulangan. Okey. So ni kotak. Dalam kotak ini ada 5 keping kad TEKUN. So seperti yang saya kata tadi, ini dah ada urutan dia. Kita kena buatlah kesudahan yang mungkin. Janganlah kita sekejap yang pertama tu T, sekejap yang pertama E, sekejap K, sekejap U, sekejap N. So awak kena handle betul-betul. Kita anggaplah kad yang pertama tu T. Lepas tu kita ada pilihan untuk kad yang kedua. Buatlah pilihan sampai habis supaya kita sendiri tak pening dan kita tak tertinggal untuk senaraikan ruang sampel yang ada. Yang kemungkinan ada bagi peristiwa ini. Okey. Ingat tanpa pemulangan maksudnya untuk keluarkan kad yang kedua dalam kotak mesti ada 4 sahaja. 4 ini tidak termasuk yang kita dah keluarkan yang pertama. Okey, so kita tengok penyelesaian dia. Kita keluarkan T, kad yang pertama. So yang ada dekat dalam kotak tinggal E, K, U, N. So maksudnya T ini, okay, yang pertama, bila kita nak keluarkan yang kedua, ini sahajalah huruf yang ada, pasangan dia. So maksudnya kita ada 4 pasangan. Okay, so kerana dia kata tanpa pemulangan. Kalau pemulangan kita kena masukkan balik sebelum kita nak keluarkan yang kedua. So kita akan dapat TE satu hasil. Kemudian masukkan balik semula. Tetap pertama kita letak T dulu. E dah sudah, so mungkin yang kedua K. Dah dapat yang kedua. Kemudian kita masih lagi buat yang pertama tetap T. Kemudian U yang kedua pilihan kita. Dah dapat dah yang ketiga. Kemungkinan kita punya kesudahan. Keluar lagi yang pertama T. Yang kedua adalah N. So dapatlah hasil ni. T, kita ada, kita dah keluarkan T. So akan berpasanganlah dengan yang kedua TE
TK, TU, TN. So kita dah dapat dah sebahagian. Okey. Kemudian kita masukkan balik semula. Kita ambil huruf yang ini pula. E. So bila kita dah keluarkan E, pasangan yang kemungkinan untuk dua adalah akan jadi ET, EK, EU, EN. Selesai keempat-empat pasangan itu. Ya, ET, okay, EK, EU, EN. EE tidak ada. Okey, kenapa EE tidak ada pelajar? Baik A. Kenapa EE tidak ada? Tanpa pemulangan. Sebab dia ada satu je cikgu. Kan? Betul. Kerana E kita dah gunakan. Dah tak ada E dekat dalam 4 yang tinggal dekat dalam kotak. Kerana dia kata tanpa pemulangan. Tapi kalau dia tak kata tanpa pemulangan, maksudnya kalau dia pulangkan balik semula dalam kotak, maka wujudlah E, E, T, T, K, K, U, U, N, N. Itu bila dua peristiwa itu, bila dia pulangkan semula. Okey, kemudian kita pilih pula K. Bila kita keluarkan K, ni K, okey, maka yang tinggal dalam kotak adalah T, E, U, N. Maka dapatlah KT, KE, KU, KN. Begitu juga dengan seterusnya kalau kita keluarkan huruf U. Okey, bila kita keluarkan huruf U, 4 lagi yang berpasangan nanti dengan U adalah T, E, K, N. Maka dapatlah UT, UE, UK, UN. Dan last kali huruf kita adalah N. Bila kita bawa keluar N, maka dia akan berpasangan dengan T, E, K, U. So dapatlah hasil NT, NE, NK, NU. Dah selesai semua. Saya suruh buat satu persatu. Kalau T, mulakan dengan T dulu. Selesaikan. Lepas huruf yang kedua dengan huruf yang tinggal selesaikan sehinggalah penghabisan. Supaya kita tak tertinggal. Tak tertinggal untuk menyenaraikan semua ruang sampel yang ada bagi peristiwa yang kita buat. Iaitu dengan mengeluarkan 2 keping kad dikeluarkan dari kotak secara rawak. Okey. Okey. Sekarang penyelesaian. Ni cara kalau kita nak buat dengan kotak. Okey. Yang hitam ni maksudnya pasal dia kata tanpa pemulangan. Kalau awak nak buat dengan kotak pun boleh. Kita ada 2 cara. Yang tadi tu secara apalah. Yang kalau kita dah faham yang itu senang aja. Tak perlulah nak buat kotak-kotak ke atau gambar rajah pokok. Okey. Kalau kita buat kotak, guna juga contoh yang tadi. Okey. So yang hitam ni maksudnya kerana dia tanpa pemulangan, maka yang hitam ni tak adalah peristiwa yang akan terjadi. So yang lain ini. Ni samalah dengan yang tadi bila kita isi. Okey. Maksudnya untuk yang pertama TEKUN, untuk yang kedua pun TEKUN. Tapi di sini dia kata tanpa pemulangan. Maka bila 2 huruf ini semuanya akan hitam. Maksudnya tidak ada hasil yang akan kita dapat. Kerana huruf itu tidak dipulangkan semula. So dapatlah TE, TK, TU, TN. Ada pelajar dia lebih suka buat macam ni. Dia nampak dengan jelas. Tapi kalau dah faham, tak perlu pun tak apa. Maksudnya T bertemu dengan E, TE. T bertemu dengan K, TK. T bertemu dengan U, TU. T bertemu dengan N, TN. Kemudian huruf E. E bertemu dengan T, ET. E bertemu dengan K, EK dan seterusnya.
Okey, ini kalau kita menggunakan kotak ya ataupun jadual ini. Okey, ni lagi satu gambar rajah pokok. Kalau dalam soalan ADMAT biasanya memang banyak gambar rajah pokok. Maksudnya ni kesudahannya yang pertama TEKUN. Okey, so bila dah keluar T tinggallah EKUN. Ini hasil dia. Kita dapat. Kena tulis dalam bentuk macam ini. Okey, kemudian E. So bila E tinggallah TKUN. TKUN. So dapat hasil dia. Okey, kemudian kalau kita keluarkan K tinggallah TEUN. Ini hasil dia yang tadi. Kalau U tinggallah TEKN. Ini hasil bila bertemu U dengan yang kedua. Okey, kalau N tinggallah TEKU. So N bertemu dengan yang kedua, inilah hasil dia. Ini namanya gambar rajah pokok. Ranting-ranting dia ya. Okey, selepas awak dah guna sama ada yang pertama, kedua, ketiga, inilah cara yang awak perlu tulis untuk menyenaraikan ruang sampel. Kena ada curly bracket yang ini. So setiap peristiwa tadi kita letak dalam kurungan dan dipisahkan dengan koma. So yang pertama, hasil yang pertama dengan yang kedua pun dipisahkan dengan koma. Ini adalah cara penulisan yang sebenar-benarnya. Okey, diakhiri dengan curly bracket juga. Kerana bab kebarangkalian ada kaitan dengan bab set. Kita nak menyeraikan suatu peristiwa itu, kalau dalam set mesti kita ada curly bracket. Okey, bracket yang berkeriting ini. Asalkan rupanya lebih kurang ada, okey cukuplah tu. Ini cara penulisan yang sebenar-benar untuk ruang sampel. Ya. Kadang-kadang dekat dalam satu soalan tu dia tak cakap pun nak ruang sampel, tapi itulah yang patut awak buat dahulu. Ya. Okey. Okey, contoh satu. Ruang sampel peristiwa bergabung di bawah 2 keping duit shilling dilambungkan. Kita tahu duit shilling kita ada 2 muka saja. Kalau dapat soalan ini memang senang sangat. Sekejap aja. Okey, 2 keping duit shilling. Maksudnya ada duit shilling pertama, ada duit shilling yang kedua. Kesudahan yang mungkin untuk duit shilling yang pertama itu adalah kita tahu A dengan G. A itu angka, G itu gambar. Okey, angka dan gambar. Kalau masa dulu-dulu cikgu belajar kepala dan ekor. Kepala, head and tail. Kalau dah bahasa Inggerisnya. Sekarang dia guna pula angka dan gambar. Okey, head and tail. Kalau dululah kepala dan ekor. Sekarang dia guna angka dan gambar. Maksudnya duit shilling pertama angka dan gambar, duit shilling kedua pun angka dan gambar. So kalau kita tengok tadi formula, ruang sampel adalah bilangan peristiwa A darab dengan bilangan peristiwa B. So bilangan peristiwa A ada 2, bilangan peristiwa B pun ada 2. So 2 darab 2, 4. Itulah hasil yang sepatutnya kita dapat. So duit shilling dilambung A dan G mewakili angka dan apa masing-masing. Okey, kita tengok kesudahan dia. Kalau kita guna kotak. Sebelah A, G. Yang ini yang kedua A, G. So A akan bertemu dengan A. A yang pertama. Duit shilling pertama dilambung. G duit shilling yang kedua dilambung. Kemungkinan. Pasal kita mungkin yang pertama kalau kita sudahkan A dahulu. Dilambung, untuk yang kedua mungkin kita akan bertemu dengan angka. Mungkin juga kita akan bertemu dengan gambar. Sama juga kalau yang pertama gambar, mungkin juga dia akan bertemu dengan angka. Yang kedua mungkin juga dia akan bertemu dengan gambar. So kita dapatlah hasil ini. Inilah kesudahan yang mungkin. Okey, ni kita tulis. Dah dapat yang ini kita tulis, curly bracket, buka. AA, AG ni. Ni cara penulisan. Akhir sekali kena ada penutup curly bracket. Okey, kita tak ada lagi kesudahan yang lain.
Okey, kita tengok yang seterusnya. Ya. Okey. Tulis ruang sampel bagi peristiwa bergabung di bawah. Ini banyak. Tapi nasiblah dia dengan shilling. Peristiwa yang pertama yang bergabung ini adalah sebiji buah dadu adil. Sedangkan dekat buah dadu adil ni kita ada 6 nombor. Okey, sekeping duit shilling adil. Okey. Dua-dua ini dilambung secara serentak. Okey. Macam mana cara awak nak, takut nanti ada confuse dekat sini. Kalau dilambung secara serentak, bukan satu persatu ya. Okey, dilambung secara serentak. Okey, mulakan dengan penulisan kerana diberitahu sebiji dadu adil. So maksudnya hasil gabungan tadi mesti nombor dahulu. Kemudian sekeping duit shilling adil. So duit shilling tadi ada 2, A dengan J. So yang peristiwa yang kedua adalah shilling. Jangan nanti memula angka, memula dadu, lepas tu shilling, lepas tu awak buat balik semula, shilling, lepas tu dadu. Tidak. Pasal benda ni kita lambung secara serentak. Okay. So takut nanti awak akan buat dia punya ruang sampel berganda. Okay, ni dadu kita. Ini duit shilling kita. Okay, gambaran dia. Penyelesaian. Okay, kita mulakan dengan nombor 1 dahulu. Selesaikan dengan gabungan yang kedua. Okay, so 1A lagi 1G. Dah selesai. Kemudian mungkin kita baling dadu dengan ni, mungkin akan dapat dadu adalah 2. So mestilah gabungannya dengan 2A dan lagi satu gabungannya 2G. Itu saja yang mungkin. Okey, kemudian kita pergi kepada dadu nombor 3. 3A berkemungkinan dengan juga 3G. Kemudian 4A, 4G. And then seterusnya 5A, 5G. 6A, 6G. Selesai. Inilah cara kita nak tulis ruang sampel. Okey, so kita ada sini 6 darab 2, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Okey. Jika dilambung atau diambil secara serentak, 1A sebenarnya sama dengan A1. Okey. Kita campakkan dua-dua tu. Kita tak bolehlah kata yang satu dahulu, A nombor 2 atau A dulu, nombor lagi satu tu, nombor 1 tu kemudian. Tidak. 1A dengan A1 adalah benda yang sama. Pasal kita balingkan dia secara serentak. Kecuali kalau dia kata mulakan baling yang pertama dahulu dadu, yang kedua apa sama juga. Kecuali lah macam yang pertama tadi. Kita boleh dapat dia selepas satu kita ambil lagi satu. Memula ambil T dulu. Lepas tu baru kita ambil yang dekat dalam kotak untuk yang kedua. Itu boleh jadi 2, itu 1A ataupun A1. Tapi yang ini secara serentak. So ruang sampel kita tulis sekali sahaja. Kita tak ada buat pertama, lepas tu yang kedua. Tak, kita buang sahaja serentak. So dalam soalan dia kata sebiji dadu adil, so mulakanlah dengan nombor dahulu. Kemudian yang shilling ini untuk angka dan juga gambar untuk yang kedua. Okey, saya harap awak boleh faham yang itu. Okey, itu untuk bahagian pertama, iaitu bahagian peristiwa bergabung. Ya, kita nak pergi kepada bahagian yang kedua. Okey, sekejap ya. Nak tengok kehadiran jap. Okey, ada 24 orang. Semua dah isi kehadiran ke belum ni?
Mana pergi yang lain ni? 24 maksudnya 14 orang lagi. Udah Wali baru nak bubuh. Ada lagi ke? Ada siapa lagi yang tak isi ni? Nak tengok nama. Helmi. Lukman mana? Macam tak ada je Lukman. Udin pun tak ada. On the way you. On the way. Ay, dah nak kat setengah dah. Danish baru nak isi. Udin tengah typing. Lukman mana ni? Lukman ada tak dalam Gmeet? Selalu Ustaz selalu suruh awak apa kan susun kehadiran balik semula. Pasal apa? Bila tengok macam ni kan pening kepala. Tapi cikgu tak pernah pun nak suruh. Tak apalah, nanti kalau cikgu start bersemuka nanti, mungkin cikgu akan suruh. Siapa biasanya susun kehadiran ni? Nabil. Nabil. Azura ke? Ambul. Siapa yang kenakan Nabil tu? Udin Udin kalau nak tolong Azura boleh juga. Tak, mungkinlah nanti bila start bersemuka dengan form 5 lah. Pasal bila dah start bersemuka dengan form 5 ni, cikgu akan jadi kelang kabut sikit. Bolehlah bila nak isi kehadiran ni. Pasal bila nak isikan, kalau katalah kehadiran awak penuh, tinggal seorang dua sahaja yang yang tak ada dekat dalam ni, orang yang biasa yang selalu saya tahulah siapa tak ada tu, tak jadi masalah. Kalau tidak saya kena tengok siapa. Macam selalu saya senaraikan. Semalam tutorial ada orang yang tak isi kan. Apsal tak isi kehadiran. Buat secara offline tu. Maksudnya tak nak buat latihan lah agaknya. Sekarang baru ada 28 orang. 10 orang lagi tidak ada. Lelaki Lukman tak ada ni. Siapa lagi ni? Lukman, Izahan, Akil. Akil ada tak ni? Macam tak ada je Akil. Akil tak ada. Kemudian Amma Fahrin tak ada. Syauki tak ada. Saya kalau lelaki tu senang sikit. Tak apa tu. Nampak je. Awak rasa ada 16 orang kalau tak silap lelaki. Okey, kita teruskan untuk bahagian yang kedua. Okey. Membeza peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar pada peristiwa bergabung yang tadi. Apa yang nak kena faham kat maksud bersandar dan tak bersandar ini. Kena jelas ya. Yang bergabung tadi, cikgu harap dah jelas yang itu. Okey, tanpa pemulangan. Macam mana ceritanya? Ni ada kaitan kan? Okey, peristiwa bersandar dan tak bersandar. Buku teks muka surat 246. Dia satu subtopik tu sikit saja. Dua peristiwa A dan B. Maksudnya yang kita buat peristiwa bergabung tadi ialah peristiwa tak bersandar jika peristiwa A tidak mempengaruhi kejadian peristiwa B dan sebaliknya. Ni yang awak nak kena maksudnya. Tidak mempengaruhi tu dalam cerita macam mana sebenarnya tak mempengaruhi bagi dua peristiwa yang bergabung tadi tu. Okey, tolong dengar jelas. Okey, manakala dengan kata lain, peristiwa A dan B ialah peristiwa bersandar sekiranya peristiwa A mempengaruhi kejadian peristiwa B. Kalau tak bersandar, dia tak mempengaruhi kejadian peristiwa B. Ni bukan dia tidak mempengaruhi kejadian peristiwa A ya. Peristiwa A ni maksudnya benda yang kita tadi cut tadi kan. Kita keluarkan yang pertama tadi. Itu peristiwa A. Untuk kita keluarkan cut yang kedua, itu peristiwa B. Maksudnya A dengan B ini tidak bersandar, maksudnya dia tidak mempengaruhi hasil kita nanti. Tapi kalau A dan B ini mempengaruhi, maka dia adalah peristiwa bersandar.
Tu kena ingat. Kalau mempengaruhi, dia peristiwa bersandar. Kalau tak mempengaruhi, dia peristiwa tidak bersandar. Tak. Ni yang pengaruhi. Kalau bersandar. Okey. Mungkin lebih jelas kita tengok pada contoh. Ni. Kita ambil balik semula yang pertama tadi, yang bersandar yang pertama. Ya. Okey. 5 keping kad tadi tanpa pemulangan. Nampak cikgu? Highlightkan tanpa pemulangan. Ya. Ada 2 peristiwa. Kita kata tadi peristiwa A kita keluar kad yang pertama, peristiwa B kita keluar kad yang kedua. Okey. Peristiwa A mengambil kad daripada kotak kali pertama. Peristiwa B mengambil kad dari kotak kali kedua. Sekarang kita nak tengok B ini mempengaruhi ke tidak yang A. Bagi peristiwa A, bilangan ruang sampel kita adalah 5. Bilangan berlakunya peristiwa A adalah 5 iaitu T, E, K, U, N. Itulah kesudahan yang mungkin bagi peristiwa A. Manakala, untuk ke peristiwa yang kedua iaitu B, kad tidak diletakkan kembali ke dalam kotak. Maksudnya kad yang kedua sekarang dah tinggal 4 sahaja. Adakah peristiwa A ini dengan B ini mempengaruhi ke atau tidak mempengaruhi? Pelajar. Cikgu tanya. Peristiwa A kita ada bilangan peristiwa A ada 5. Kemudian untuk pergi kepada peristiwa yang kedua iaitu B, kad tidak dikembalikan. Untuk yang pertama tadi kita tak masukkan dalam kotak balik semula. Oleh yang demikian, bilangan peristiwa B hanya 4 sahaja. Adakah kedua-dua peristiwa ini dia mempengaruhi ke tidak mempengaruhi? Siapa boleh teka? Salah tak apa. Pak IA? Pak IR? Senyap semua. Tak pasti. Okey. Apa dia? Tak mempengaruhi. Dia pengaruhi ke tidak mempengaruhi? Tidak. Okey. Ada yang kata tidak. Okey, kita tengok ya. Apakah jawapan sepatutnya? Okey, kita keluarkan T yang pertama. Okey. Kita katakan bahawa peristiwa bergabung bagi kes ini adalah peristiwa bersandar. Kalau peristiwa bersandar, dia mempengaruhi. Kenapa kita katakan dia mempengaruhi? Kerana bilangan peristiwa untuk A asalnya 5. Tapi bila kita nak ambil yang kedua, bilangan peristiwa B dah tinggal 4. Mestilah mempengaruhi peristiwa A kerana kita tak kembalikan. Okey, sebab itulah kita dapat TETKUN. TETKTUTN. Tak ada TT. Kalau ada TT maksudnya kita masukkan balik semula, barulah dia tidak mempengaruhi. Maksudnya bila kita pulangkan semula, maksudnya A5, B pun 5. Itu maksudnya dia tidak mempengaruhi. Tapi kalau yang ni bila kita tak kembalikan, dia mempengaruhi. Kerana peristiwa B kita dah tinggal 4 saja yang boleh. Bukannya 5. So kena faham dekat sini. Kita katakan bahawa peristiwa bergabung bagi kes ini adalah peristiwa bersandar. Okey. Peristiwa A mempengaruhi kejadian peristiwa B. Pasal kad A tidak dimasukkan semula. Ataupun hasil bagi kedua-dua peristiwa itu dah tak sama. Asalnya 5, yang pertama, yang kedua 4 sahaja.
Kenapa jadi 4? Kerana kita tak masukkan semula. Sekarang dia tunjukkan yang lagi satu. Okey. Ini kita akan dapat 5. A kita 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini hanya tinggal 4 saja. 20 bilangan ruang sampel yang kita dapat. Tanpa pemulangan. Hasil A 5. Dia mempengaruhi hasil B kerana tanpa pemulangan dah B dah tinggal 4. So maksudnya peristiwa ini adalah bersandar kerana dia mempengaruhi. Asal 5 dah jadi 4 untuk yang kedua. Tapi kalau dengan pemulangan kat sini, maka akan wujudlah TTEEKKUUNN. Okey. Kita tengok dia punya apa? Ada 2 peristiwa, katakan peristiwa P dan peristiwa Q. Okey. Kemudian peristiwa P mengambil kad dari kotak kali pertama. Peristiwa Q mengambil kad dari kotak kali kedua. Okey. Tapi sekarang kita dah jadi benda ni, kita ambil kotak kali pertama, bilangan ruang sampel bagi kotak yang pertama ataupun bilangan dia adalah 5, iaitu TEKUN. Okey. Bila kita dah ambil kali pertama, nak ambil kali kedua, kita masukkan balik semula kad yang pertama kita kita ambil tadi. Okey. Untuk ke peristiwa kedua Q, kad diletakkan kembali. Bila diletakkan kembali sebelum kita keluarkan yang kedua, bilangan ruang sampel bagi Q kita sama juga. Maksudnya kita masih lagi ada pilihan yang sama. Ini kita katakan okey, T masuk balik. Okey, keluar yang pertama, sebelum nak keluarkan yang kedua kita masuk balik. So kita masih lagi mempunyai pilihan yang sama. Okey, so di sini kita katakan bahawa peristiwa bergabung P dan juga Q adalah peristiwa tak bersandar. Kerana dia tak mempengaruhi langsung. Kerana apa yang ada pada bilangan sampel ruang bila kita keluarkan peristiwa P tadi masih lagi sama dengan bilangan yang akan kita keluar untuk peristiwa yang kedua. So bila 5 kemudian dapat 5 juga untuk yang kedua. Kenapa jadi macam ni? Kerana kita masukkan balik kad yang pertama tadi semula sebelum kita nak keluarkan kad yang kedua. So ini kita katakan peristiwa bergabung ini tak bersandar. Dia tak pengaruhi langsung kita punya hasil. Hasilnya tetap sama juga. 5 kad dengan 5 kad. Ya? Maka wujudlah 2 huruf yang sama. Peristiwa P tak mempengaruhi kejadian peristiwa Q. Maksudnya hasil untuk dapat P masih lagi sama. Hasil untuk dapat Q pun masih lagi sama. So dia tak pengaruhi lah. Ya? So bila tak pengaruhi maksudnya dia adalah peristiwa tak bersandar. Inilah dia. Okay. So kali pertama pun 5. Kali kedua pun 5. Kalau dengan pemulangan kita akan dapat bilangan ruang sampel kita adalah 25. Okey. Ni mula-mula kita belajar peristiwa bergabung. Kemudian kita belajar peristiwa bergabung itu sama ada dia bersandar atau tak bersandar. Kalau boleh faham yang ini, mungkin yang lain lagi selepas ini kalau diberi contoh, awak akan faham juga. Okey. Contoh ni. Kena pasti sama ada peristiwa bergabung di bawah ialah peristiwa bersandar atau tak bersandar dan berikan justifikasi anda. Ini memang soalan awak lah ni, perkataan justifikasi ni. Okey, mendapat angka sebanyak 2 kali apabila sekeping shilling ada di lambung 2 kali. Maksudnya peristiwa A di lambung sekali kita ada angka dan juga gambar. Okey. Kemudian kita
Lambung lagi sekali duit, still lagi angka dan gambar. Okey. Rasa-rasa yang ini peristiwa bersandar ke tak bersandar? Siapa boleh bagi jawapan? Bersandar. Bersandar. Okey, ada yang jawab bersandar. Okey, kita tengok betul ke dia bersandar atau tak bersandar. Kerana kita lambung sekali, hasilnya dua. Iaitu angka dan gambar. Itu je dua kemungkinan yang kita akan dapat. Kita lambung lagi sekali, angka kita dapat dua juga kemungkinannya. Iaitu angka dan gambar. So, adakah dia bersandar atau tidak bersandar? Okey. Peristiwa tak bersandar. Kebarangkalian mendapat angka dalam lambungan shilling pertama tidak mempengaruhi kebarangkalian mendapat angka dalam lambungan shilling kedua. Kenapa kita katakan dia tak bersandar atau tak mempengaruhi? Kerana kita masih lagi baling shilling yang pertama, masih lagi kita ada choice untuk angka. Kemudian kita baling shilling yang kedua, masih lagi kita ada choice untuk angka. Sebab itu dia tidak bersandar. Macam tadi, dengan pemulangan, bila kita pulangkan, kita boleh lagi dapat T. Kalau tanpa pemulangan, kita tak boleh dapat T. Katalah kali pertama kita keluarkan angka kad T. Kalau tanpa dipulangkan, kita tak dapat lagi yang kedua T. Itu adalah peristiwa bersandar. Kerana peristiwa yang pertama akan mempengaruhi peristiwa yang kedua. Kita tak akan dapat. Itu tanpa pemulangan. Tapi bila pemulangan, bila kita keluarkan kad pertama T, kita masukkan balik, yang kedua masih lagi kita boleh dapat T. So, itu adalah peristiwa tak bersandar. Kerana kita boleh jumpa lagi benda itu. Okey. Boleh? Empat IR? Boleh. Nanti Boleh. lepas ni tengok balik semula. Fahamkan betul-betul. Kalau silap faham, sampai ke hujung nanti apa? Okey. Tengok lagi contoh. Kena pasti peristiwa bergabung di bawah peristiwa bersandar atau tak bersandar. Beri justifikasi anda. Mendapat angka dalam lambungan shilling adil. Dan nombor 4 dalam lambungan dadu adil. Okey. Shilling. Angka gambar. Lagi satu, nombor 4 dalam lambungan dadu adil. So dalam dadu ada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, siapa boleh teka yang ini? Cikgu bagi masa. Counting. Adakah ini peristiwa bersandar atau tak bersandar? Tak bersandar. Okey, ada orang bagi jawapan tak bersandar. Okey, kita tengok betul ke tidak? Okey. Betul. Peristiwa tak bersandar. Kenapa kita katakan peristiwa tak bersandar? Kebarangkalian mendapat angka dalam lambungan shilling pertama tidak mempengaruhi kebarangkalian mendapat nombor 4 dalam lambungan dadu adil. Benda ni benda yang berbeza kan? Yang pertama pasal duit shilling, angka gambar. Yang kedua pasal nombor dalam lambungan dadu adil. Dua-dua benda yang berbeza. Bila dua-dua benda yang berbeza yang dekat sini, maka benda ni tak bersandar antara satu sama lain. Boleh je kita dapat A, boleh je kita dapat 4. Okay. Kena boleh kalau kita nak bandingkan, cuba bandingkan tadi, kita keluarkan benda yang sama, 5 kad. Lepas tu peristiwa A ada 5 kad. Kemudian nak pergi ke peristiwa B tanpa pemulangan. Bila tanpa pemulangan hanya tinggal 4 kad.
5 dengan 4 itu dua benda yang sama tapi syaratnya tanpa pemulangan. So benda tu mempengaruhi. Bila mempengaruhi, yang asal 5, lepas tu yang kedua 4, bila mempengaruhi dia adalah peristiwa bersandar. Tapi kalau kita masukkan balik semula, nak keluarkan yang kedua, dia dah jadi tak bersandar. Pasal yang pertama tetap 5, yang kedua tetap 5. Tu benda yang lebih kurang sama. Tapi yang ini yang benda yang berbeza. So bila yang benda berbeza nampak dengan jelas dia tidak bersandar lah. Kita nak dapat angka tak jadi masalah. Kita nak dapat nombor 4 pun tak jadi masalah. Kerana peristiwa bergabung ini adalah peristiwa yang berbeza. Langsung tak mempengaruhi. Ya. Okay, tengok. Okey, kenapa sih sama ada peristiwa bergabung di bawah, ialah peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Okey. Sekarang kat sini mendapat 2 batang pen yang berwarna sama. Apabila 2 batang pen dikeluarkan satu demi satu dari bekas yang mengandungi 3 batang pen merah dan 2 batang pen biru tanpa pemulangan. Ini benda yang sama. Nak keluar yang pertama dengan yang kedua adalah hasil daripada peristiwa yang jumlahnya sama. Macam kad tadi. Macam kad tadi. Dia bukan benda yang berbeza. Tadi dadu dengan shilling, benda yang berbeza. So nak dapat angka gambar, nak dapat nombor 4 tu, angka dengan nombor 4 tu tak jadi masalah. Dia tidak bersandar antara satu sama lain. Okay, dia tak mempengaruhi. Tapi yang sekarang ni, ni ibarat macam yang tadi, kita keluarkan kad tadi. Okay, huruf yang berbeza. Tanpa pemulangan, apa ceritanya? Dengan pemulangan, apa cerita dia? Okay, sekarang ni kita nak dapatkan 2 batang pen yang sama. Warna yang sama. Dalam kotak tersebut atau bekas tersebut, ada 3 batang pen merah, ada 2 batang pen biru. Maksudnya kita nak dapatkan warna yang sama, mungkin merah-merah, biru-biru. Tanpa pemulangan. Okey, tanpa pemulangan. Okey. So siapa nak jawab soalan ini, bersandar atau tidak bersandar? Bersandar. Okey, bersandar. Okey, kita tengok jawapan dia. Peristiwa bersandar. Betul. Kebarangkalian mendapat pen berwarna merah yang pertama mempengaruhi kebarangkalian mendapat pen berwarna merah yang kedua. Kalau dia dah keluarkan satu tak masuk, dia akan mempengaruhi yang kedua dengan ada 2 batang pen merah saja tinggal kat dalam tu. Tapi kalau pen merah yang pertama tu dia bawa masuk balik semula, maksudnya kebarangkalian itu adalah tidak bersandar kerana dia tak pengaruhi. Maksudnya akan jumpa pen merah ada merah-merah, merah-merah. Itu saja, 2 je kemungkinan yang kita boleh dapat. Tapi kalau dia masukkan semula, kita akan dapat merah-merah pertama, merah-merah yang kedua dan merah-merah yang ketiga. Itulah hasil kita. Bila cerita macam ni kan, ada warna yang sama, kita akan buat untuk merah mungkin kalau gunakan huruf M, biru untuk B. Tapi ada 2 biru, ada 3 merah. So awak boleh buat subscript M1, M2, M3. Tahu tak maksud saya subscript macam mana? Huruf 1 tu kecil dia, macam kita tulis dalam asas nombor. 9 asas 3, 9 asas 3 pula. Okey, 2 asas 3. Macam tu. Asas tu kan kecil kan, subscript yang di bawah tu kan. Kita buat macam ni. M1, M2, M3. Kemudian B1, B2. Supaya kita nampaklah kenapa kita boleh dapat M tu sebanyak 3 kali. Okay, M1, 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 M2, M1, M3. Okay, itu supaya kita nampak dengan jelas. So, peristiwa bersandar kerana yang pertama kita dah keluarkan merah, maka kita ada kedua kali je berkemungkinan untuk jumpa yang dekat dalam tu M, 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 M. 2.
kalau kita dapat pen merah yang pertama. Kita nak tunjukkan macam tu je lah. Nak menunjukkan yang dia bersandar atau tidak bersandar. Okey. Ini cara awak nak jawab ya. Berikan justifikasi anda. Awak beritahu dia bersandar atau tidak. Kemudian awak kena nyatakan kebarangkalian mendapat pen berwarna merah. Yang pertama, mempengaruhi kebarangkalian mendapat pen berwarna merah yang kedua. Okey. Ini contoh yang terakhir kot. Okey, kenapa pasti sama ada peristiwa bergabung di bawah, peristiwa bersandar atau tak bersandar dan berikan justifikasi anda. Mendapat dua kepingkat berhuruf sama. Apabila dua kepingkat dipilih secara rawak daripada kad berlabel baik B, A, I, K, satu demi satu dengan pemulangan. Okey, siapa boleh jawab ini? Dengan pemulangan. Adakah dia bersandar atau tidak bersandar? Jawapan? Tak bersandar. Ya, tak bersandar. Pasal kita dengan pemulangan kan? Kita ambil B, kita letak balik. Nak keluarkan yang kedua. Tu, tak bersandar. Kebarangkalian kad pertama yang dipilih tidak mempengaruhi kebarangkalian kad kedua dipilih. Boleh? Boleh belajar? Maksudnya kalau kita tengok sekarang ni, kalau dua peristiwa tu berbeza, dia tak mempengaruhi. So dia tak bersandar. Kalau dua peristiwa tu sama, benda yang sama, tapi kalau kita pulangkan semula sebelum nak ambil yang kedua, dia tidak bersandar. Kerana jumlah dia tetap sama. Tapi kalau tanpa pemulangan, yang pertama ada 5, disebabkan kita dah ambil 1, kita tak pulangkan balik, nak dapat peristiwa yang kedua, dia berkurangan, itu adalah bersandar. Kerana kebarangkaliannya akan mempengaruhi. Kebarangkalian pertama akan mempengaruhi kebarangkalian yang kedua untuk dipilih. Boleh? Belajar. Itu situasi yang awak kena faham. Boleh tak? Boleh. Ya, okey. Nanti awak teruskan ya. Tengok lagi. Okey, ni dia. Dua peristiwa A, B ialah peristiwa tak bersandar jika peristiwa A tidak mempengaruhi kejadian peristiwa B dan sebaliknya. Okey, dengan kata lain, peristiwa A dan B ialah peristiwa bersandar sekiranya peristiwa A mempengaruhi kejadian peristiwa B. Kalau bersandar, dia mempengaruhi. Tak bersandar, dia tak mempengaruhi. Okey, kita berhenti setakat ni. Okey, sekejap ya. Okey. Dah kena ada dulu ni. Buat apa ni? Okey, sekejap ya. Wow. Jangan gigit dia gigit. Okey, sekejap belajar. Okey, bilangan ada 30 orang. Kehadiran ada 29. Siapa yang tak tulis lagi ni? Okey, pastikan tulis ya. Bilangan kehadiran ada 29 sahaja, tapi yang hadir dekat sini ada 30 orang. Termasuk saya 31. Siapa yang tak tulis lagi tolong tulis. Nanti cikgu kadang-kadang susah cikgu nak tengok satu persatu. Semula ni. Okey. Tolong tengok ya siapa ni. Siapa yang tak ada lagi ni tolong isi selepas ni. Ya. Okey, sekejap.
Okey. So itu adalah part yang pertama dan kedua. Kita ada sehingga 8 bahagian. So nanti tengah hari sikit nanti cikgu akan bagi link untuk yang seterusnya untuk kelas kita next week. Kelas next week kita cikgu akan buat daripada sekolah. Ya. So tolong kerja-kerja tutorial. Semalam cikgu buat test dengan 5 Ibnu Sina, cikgu nak buat untuk program guru muda dalam kelas. Okey, kalau dia nak berjumpa dengan pelajar kelas lain susahlah. So semalam cikgu dah buat cikgu dah habis dah semak. Tinggal ada seorang lagi semalam kerana ada kematian dalam ahli keluarga. Okey, saudara dia meninggal, so dia buat lambat sikit lah. Okey, yang seorang tu pun sama ada emergency, tak dapat nak buat. So semalam cikgu dah dapat hasilnya lah. Okay, so kamu ni pun tolong kerja tugasan part 21 dengan peserta tu tolong lengkap-lengkapkan. Jangan tunggu lambat-lambat, soalan tak banyak. Malas atau tidak sahaja. And then tutorial kita dah buat daripada bab, kalau tak silap cikgu, 8, 7, 6, 5 kot. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 saja belum. Okey, ramai yang tak hantar lagi. Bila hantar, tolong hantar dalam PDF supaya cikgu senang nak tanda. Senang nak tanda dan surface ni tak perlulah cikgu nak nak save as dan sebagainya. Bila dah ada dalam PDF tu, mudah untuk cikgu tanda. Macam semalam, cikgu dah tanda dan tu dah siap. Hari ni cikgu nak bagi markah pada mereka. Nak beritahu siapa-siapa yang jadi guru muda. Okey. So ada yang markah guru muda yang paling tinggi tu cikgu suruh dia cari 2 orang. Siapa nak masuk pada siapa punyalah. Sendiri pilih mana guru muda yang dia boleh bekerjasama. Ya. So tahun depan pun awak mungkin nanti akan saya akan bagi ujian, tengok peperiksaan akhir tahun awak macam mana. Dan lepas tu saya bagi ujian dan sebagainya, akan lantik guru muda untuk bantu kawan-kawan dalam kelas. Kita ni kena berkongsi supaya kita jadi lebih mengingati, lebih pandai. Once kita ajar pada kawan, maksudnya kita akan ingat benda tu lagi lama. Contoh macam cikgu lah. Ni baru tahun kedua. Banyak benda-benda baru. Contoh bab ini bab baru. Bila kali kedua bercakap, dia lebih diingati daripada kali pertama. Kali pertama tu susah sangat. Kali kedua, dia dah tadi susah sangat. Kali kedua jadi susah. Nanti tahun hadapan bila cikgu mengajar form 4 lagi, dia dah jadi mungkin dah kurang sikit susah dia. Mungkin sederhana. Tahun keempat, dia akan jadi dah lebih mudah sedikit. Lepas tu tahun kelima dia akan jadi sangat mudah. Tapi tak dapatlah sampai tahun kelima. Kerana 20-25 sekiranya cikgu sampai ke tarikh itu, cikgu dah nak pencen dah. Cikgu tak dapatlah mengajar kandidat 20-25 sehingga ke akhir SPM. Kalau sampai 2024 tu, ya. 2025 sampai half year sahaja. Tu cikgu kata dengan kawan-kawan cikgu-cikgu yang lain, tak sampailah nak khatam KSSM ini kerana dah nak tinggalkan dunia perguruan. Ya. Okey, so sekarang dah waktu rehat awak dah terlebih 6 minit dah. Okey, cikgu ucapkan tahniah kerana hadir hari ini. Cikgu tak pasti siapa yang tak tulis kehadiran lagi. Okey, masih lagi 29 ataupun salah nombor ke apa benda. Apa nanti cikgu tengok kemudian. Danish dah tulis dah. Cikgu tak tahulah yang lain ni. Tolong ambil tindakan segera. Okey, kelas kita jumpa minggu hadapan. Cuma cikgu di tempat yang berbeza, iaitu di sekolah. Sekarang di rumah. Okey. Tengok balik semula, nanti cikgu akan bagi link yang baru untuk link YouTube yang baru untuk kelas minggu depan. Ya. Okey, assalamualaikum. Boleh dismiss sekarang. Yes, cikgu. Sama. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.